Baik. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita dan telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menjelaskan kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-225, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, wusuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna an yattasila bi syai'in aw yattasila bihi syai'un. Jadi dalam teks yang ada pada saya ni ada sedikit kesilapan dari segi yang dicetak dalam cetakan sinilah. Jadi yang lebih tepatnya ayat tasila bihi syai'un. Baik, maksudnya sampaimu kepada Allah itu ialah sampaimu kepada ilmu yakin atau ma'rifatmu yang sempurna terhadap Allah, sehingga bagaikan melihat, yakni ka'annaka tarah, seolah-olah kau melihat kepada Allah. Jadi menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-225 ini, Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan satu istilah yang biasa digunakan pakai oleh ulama tasawuf dan ada dalam kitab-kitab mereka ini, iaitu istilah sampai kepada Allah, ataupun bahasa Arab disebut al-wusulu ilallah.
Kalau kita tengok pada zahir perkataan yang digunakan untuk menjelaskan perkara ni dia, kalau kita tengok kita tengok pada makna zahir dia tu, terjemahan zahir dia tu, dia boleh membawa makna yang bertentangan dengan akidah kita. Dari segi mana? Kerana keyakinan kita, salah satu daripada asas, dasar, tunjang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah Allah taala bersifat mukhalafah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah taala tidak sama sekali dengan segala makhluknya yang baharu ni. Jadi apa saja yang merupakan makhluk atau ciri-ciri makhluk, maka Allah tidak seperti itu. Ini adalah sebahagian daripada asas ataupun usul tunjang dalam keyakinan akidah kita, iaitu Allah Ta'ala itu tidak menyerupai segala makhluknya. Kalau makhluk itu berkait dengan tempat, masa, Allah tidak seperti itu. Kalau makhluk itu ada rupa, ada komponen, bersifat benda dan sebagainya, maka Allah tidak seperti itu. Jadi keyakinan ini, iaitu keyakinan terhadap sifat mukhalafah ini, salah satu di antara tunjang dasar akidah kita. Dia bukan masalah furu'. Sebab tu tak ada khilaf di sini. Ada orang kata, oh, ada pula keyakinan Tuhan di situ sini, tak apa itu khilaf. Jangan. Saya pakai bawah tu. Bab ini tak ada khilaf. Ini adalah tunjang, usul, dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu. Dengan arti, apa saja yang membabitkan makhluk, Allah tidak seperti itu. Antara yang membabitkan makhluk ini, ada rupa, ada tempat, membabitkan masa dan sebagainya lagi lah. Maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Dia dah rahsia segala rahsia. Jadi mukhalafah ni kalau ditukar ke dalam bahasa ahli tasawuf dipanggil sirrul asrar, rahsia segala rahsia. Dan tidak ada makhluk yang dapat mencapai hakikat Allah di dunia ini. Hanya rahsia ini akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin di akhirat nanti, iaitu apa yang dinamakan sebagai ru'yatullah, melihat kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini tidak berlaku di dunia kepada sesiapa pun. Sekalipun ada khilaf. Ada pendapat yang sebaliknya menyatakan seorang je manusia yang sudah mencapai hakikat ni, dapat mengenal hakikat zat Allah ni di dunia ini. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pada malam Isra' dan Mi'raj. Pendapat yang lain daripada itu menyatakan tak ada seorang pun dapat mencapai hakikat zat Allah di dunia ini. Tapi dapat tak makhluk ni mencapai hakikat zatnya tu? Dapat. Bagi pertama sekali bagi golongan mukmin, orang-orang yang beriman. Bila di akhirat. Ini adalah merupakan nikmat yang paling besar sekali. Antara sekian banyak nikmat yang di dalam syurga ni, nikmat paling besar sekali adalah nikmat mencapai hakikat zatnya tu, yang laisa kamitslihi syai'. Kekal. Sifat Allah Ta'ala yang mukhalafah tu dia tak berubah, kekal tu. Cuma Allah Ta'ala beri kemampuan kepada hamba-hambanya yang soleh ni, yang mukmin ni, untuk mencapai hakikat tu. Itu dengan izin Allah, termasuk dalam kekuasaan Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Muka-muka pada hari itu, yakni orang mukmin lah, berseri-seri memandang kepada Tuhan mereka itu. Memandang di sini jangan kita samakan dengan memandang atas dunia hari ni lah, dengan makna pandang ada tepat, ada arah, ada bentuk, ada rupa, bukan macam itu. Yang ini satu kurniaan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin,
sehingga dapat mencapai hakikat zatnya di akhirat nanti. Dan itulah nikmat yang paling besar. Antara sekian nikmat paling banyak sekali atas dunia ni, antara nikmat-nikmat yang banyak di akhirat nanti itu paling besar sekali melihat kepada Allah atau mencapai hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat lain besar ada dalam syurga ni, sehingga disebut dalam hadis Nabi tentang nilai ketinggian nilai nikmat ni, disebut di dalam riwayat, disebut dalam hadis, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa yang tak pernah terlintas pun, tak pernah tengok pun, makhluk ni tak pernah tengok pun nikmat tu. Apa yang wa mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, apa yang telinga kita tak pernah dengar tentang nikmat gitu tu. Nak beritahu ketinggian nikmat dia tu, sehingga tak pernah, makhluk ni tak pernah tengok pun nikmat tu, tak pernah dengar pun, bahkan tak pernah terlintas pun dalam benak fikiran hati mereka ni. Nak khabar besar nikmat apa macam tu. Tapi antara sekian banyak nikmat tu, besar sekali adalah melihat kepada Allah. Cuma dalam akidah kita ni, nak kait dengan akidah kita hari ni, kena pegang kemah balik ni. Ini masalah usul, bukan masalah cabang akidah, usul yang tak ada khilaf dalam bab ni. Sebab kita dengar ada orang kata, ada pendapat mengatakan Tuhan tu mukhalafah tak bertepat, ada pendapat Tuhan tu bertepat, tu khilaf. Jangan pakai apa tu. Tu bukan khilaf tu. Atau kilah, bukan khilaf, kilah. Bongilah orang. Bukan khilaf tu. Biar kemah bab ni. Sebab tu Nabi mengungkapkan subhanaka la uhsi sana'an alaika, maha suci engkau ya Allah, aku tak dapat menyanjungmu dengan sebenar-benar sanjungan. Nabi mengungkapkan itu dalam salah satu munajat dia dalam sujudnya itu. Maha suci engkau ya Allah, aku tak dapat sanjungmu dengan sebenar-benar sanjungan. Maksudnya hakikat sebenar tak dapat dicapai tentang rahsia keagungan Allah, di luar batasan. Sehingga ulama usuluddin membuat kaedah al-ajzu anil idrak. Tak mampu dah kita nak capai hakikat Allah tu. Boleh sampai lah tu, peganglah, kemahlah tu. Selagi masa kini gitu kini bukan dia. Bukan dia. Sehingga dia ulama kita menyebut, dan disebut juga kalam ini dalam oleh Al-Qushayri di dalam kitabnya itu, dia kata setiap apa yang terlintas dalam fikiranmu, maka Allah bi khilafi zalik. Allah tak gitu, bukan gitu. Ini tahqiq kepada mukhalafah. Faham molek benda-benda macam ni. Baik. Sebab kalau kita tak kemas sini ni, kita tak nak faham kalam tasawuf ni, ataupun faham secara salah lah. Usuluddin biar kemas. Kerana tasawuf ni adalah penghayatan yang lebih mendalam dan halus terhadap usuluddin. Itu sebenarnya tasawuf. Jangan tengok tasawuf ni ibadah saja, duduk sembahyang puasa saja, itu sebahagian. Jangan tasawuf ni akhlak saja, orang buat molek gini, akhlak berlaku baik gini, itu sebahagian. Tapi tasawuf dia ada inti dia. Dia ada tiang dia, dia ada usul dia, dasar dia, dia ada cabang-cabang dia tu. Jadi menjadi akidah kita, Allah Ta'ala tidak bersifat mukhalafah. Antara makna-makna, antara kefahaman yang berkait dengan Allah Ta'ala ni bersifat mukhalafah ni, dia tidak melibatkan tempat. Maksudnya kita tak nak kata Tuhan tu duduk luar ke, duduk dalam ke. Allah Ta'ala ni duduk atas ke, bawah ke, kiri ke, kanan ke, tak nak kata gitu. Kerana semua tu tepat belaka tu. Itu ciri makhluk belaka. Dalam, luar, atas, bawah, kiri, kanan, jauh, dekat, tak nak kata tu. Hakikat dia, zat Allah Ta'ala. Kerana semua itu melibatkan tempat. Perkara mudah je orang kita nak faham kalau kita dikelirukan. Ada orang yang cuba mengelirukan orang ramai lah. Dia kata kefahaman bahawa Tuhan tu tidak melibatkan luar, dalam, arah tu, arah ni. Itu dia kata kefahaman yang diambil daripada ilmu falsafah. Pula dah. Macam-macam lah. Mari autar ni bagi macam-macam. Jadi pertama sekali bila tahqiq mukhalafah ni, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, antaranya tidak melibatkan tempat. Sebagaimana makhluk tu ada tempat, Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Berarti tak tepat. Kalau luar dalam tepat lah ke? Luar alam ke?
Dalam malam ke? Semua tu tepat lah. Bukan. Tak boleh nak sabitkan Allah Ta'ala. Atas ke? Bawah ke? Dua kali kiri ke? Kanan ke? Semua tak boleh pakai lah gitu. Itu hal-hal yang bukan ciri bagi makhluk. Dan Allah tidak seperti itu. Kalaulah ada orang yang cuba nak mensabitkan tempat bagi Allah Ta'ala ni, tak kira lah tempat mana-mana, mensabitkan tempat je bagi Allah Ta'ala. Cuba fikir satu masalah je, satu pertanyaan je. Saja tanya. Pertanyaan pertama sekali, tanya status. Tempat tu dia baharu ke, makhluk ke, dia qadim? Kalau kita nak katakan, nak sabitkan Tuhan tu ada tempat tu, masalah tempat tu sendiri tu, dia baharu ke, makhluk ke, bukan makhluk? Nak buang was-was ni, bila orang sabit Tuhan sini, mikir soalan ni ni. Yang kita nak sabitkan Tuhan situ-sini, tempat tu sendiri tu macam mana status dia? Dia makhluk atau dia qadim? Kalau dia qadim, berarti kita sudah syirik. Kita meyakini ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang bersifat qadim. Kosok habis akidah itu. Dan tidak ada pilihan lain kecuali yang kedua, iaitu tempat tu baharu. Maksudnya bila sebut baharu ni, makhluk. Makhluk ni asalnya tak ada, lepas tu baru ada. Maka situ tanya saya lagi. Jadi oleh kerana tempat ni makhluk, asalnya tak ada, kemudian ada, masa tak ada tempat tu, maka di mana Tuhan tu? Tu sudahlah. Selesai lalu, tak payah fikir panjang-panjang lah. Tu je suti. Jadi kalau kita memikir tu suti, selesai. Sebab tempat ni Allah Ta'ala bersifat mukhalafah ni antara yang tidak melibatkan tempat. Habis cerita. Baik nak soalah kita begini ni, akal kita dah nak pergi dah. Setakat tu je. Jadi itu akidah yang kita faham. Kemudian ahli tasawuf menyebut di sini perkataan sampai. Isunya isu sampai kepada Allah. Nak tengok istilah ni dulu. Jadi bahasa, kalau kita tengok dari sudut bahasa, bila sebut sampai ni, sampai, bahasa Terengganu kita sampai, dia sudah tentu melibatkan tempat. Bila sebut sampai tu, sampai ke mana? Dari mana? Tempat Melaka tu. Sedangkan akidah kita mengaji, dalam akidah kita Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, tidak membabitkan tempat. Sekarang macam mana pula ahli tasawuf kata sampai kepada Allah? Zuhir perkataan tu sendiri sudah membayangkan ada tempat. Jadi macam mana kita nak faham perkara ni? Maka kita tengoklah maksud ulama ahli tasawuf kata gitu tu. Sampai dia tu apakah berarti sampai seperti yang kita faham? Maksudnya pergi ke tempat-tempat tertentu, di suatu tempat tertentu ke atau di mana-mana, tak kira lah. Berarti ada tempatnya, tempat nak tujunya, tempat sampainya, ada tempat dia mulanya. Jadi itu bukan semua yang dimaksudkan. Baik, maka sebab itu Syekh bin Attab menjelaskan di sini dalam istilah oleh kerana perkataan wusul ini, sampai kepada Allah ni disebut-sebut oleh ulama tasawuf dan ada dalam kitab-kitab mereka tu. Maka Syekh bin Attab pun sebutlah, menghuraikan dalam kitab dia ni, dia kata wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Itu dia, sampaimu kepada Allah. Maksud sampai kepada Allah Ta'ala ni ialah sampaimu kepada ilmu yakin, sampai kepada keyakinan terhadap Allah. Jadi yang dikatakan sampai ni sampai kepada keyakinan, sama ada pada taraf ilmu yakin ke, atau tinggi lagi ainul yakin, atau tinggi lagi jadi hakul yakin. Maka itulah yang dimaksudkan sebagai sampai kepada mengenal, sampai kepada memperolehi keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil sampai. Jadi istilah sampai dalam tasawuf ni bukan sampai dari situ ke situ, sampai dengan arti meningkatnya kefahaman kita dan keyakinan kita terhadap Allah sehingga kita memperolehi keyakinan yang bulat terhadapnya. Itulah yang dikatakan sampai kepada Allah, memperoleh pengetahuan dan keyakinan yang teguh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Atau makrifatmu yang sempurna terhadap Allah. Kalau kita nak guna perkataan lain, pula,
Yang dikatakan sampai kepada Allah Ta'ala ni, sampai kepada makrifat. Sampai kepada makrifat. Jadi apa benda pula makrifat ni dalam istilah tasawuf? Dia makrifat ni dari segi bahasa masuk kena. Dari segi bahasa kita kenal Allah Ta'ala, tak kira lah cara macam mana pun, maka dipanggil makrifat lah dari segi bahasanya. Tapi dari segi tasawuf, saya jelaskan sikit sini supaya kita lebih nampak sikit lah. Dari segi tasawuf, makrifat ni dia ada ciri-ciri yang ada ciri-ciri tambahan lebih daripada kita kenal dan tahu saja. Bila kita kenal Allah Ta'ala dengan jalan dalil, iaitu dengan jalan usuluddin, dari segi bahasa kita boleh panggil lah makrifat usuluddin. Bila kita kenal Allah Ta'ala ni dengan jalan dalil, yakni kita tengok berdasarkan dalil-dalil alam semesta ni, makhluk ni, atas kewujudan makhluk ni lah kita dapat mensabitkan kewujudan Allah. Atas kewujudan makhluk ni lah kita dapat mensabitkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, antaranya kudratnya, iradatnya, ilmunya dan sebagainya. Demikian juga dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menyebut tentang perkara ni. Jadi kita kenal Allah Ta'ala dengan jalan dalil. Sama dan dalil naqli, Al-Quran dan hadis. Bila kita baca Al-Quran, baca hadis, maka kita dapat mengenal Allah Ta'ala menerusi perkhabaran Al-Quran dan hadis itu. Atau dengan jalan berfikir, nazar, renung kepada alam, lalu dengan alam inilah menjadi dalil yang membuktikan kepada kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaan dia itu. Jadi bila kita kenal Allah Ta'ala dengan jalan dalil ini, maka mengenal itu panggil mengenal usuluddin. Dengan jalan usuluddin. Mengenal Allah Ta'ala dengan jalan usuluddin ini, menurut Imam Ghazali, tidak panggil makrifat. Menurut Imam Ghazali, ini kalau nak pakai ilmu Imam Ghazali lah. Kalau pakai ilmu orang lain, istilah lain lah. Tapi kalau nak pakai ilmu Imam Ghazali, maka mengenal Allah Ta'ala dengan jalan usuluddin ini tidak panggil makrifat, ia panggil i'tiqad. I'tiqad. Kita meyakini tentang wujud Allah dan sifat-sifat yang lain berdasarkan dalil. I'tiqad. Itu menurut istilah Imam Ghazali. Adapun orang yang mengenal Allah dengan jalan mujahadah, riyadah dan mujahadah, membersihkan kalbu, sehingga Allah Ta'ala mengurniakan nur hidayahnya, sehingga kalbu manusia dapat menanggapi tentang rahsia-rahsia kewujudan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga tidak memerlukan lagi akal memikirkan tentang dalil. Satu benda yang dibukakan Allah, kefahaman dan keyakinan di dalam hati, hasil daripada hati yang dibersihkan. Maka waktu tu orang panggil makrifat, kenal Tuhan. Orang panggil kenal Tuhan tu, orang panggil kenal Tuhan dengan jalan ahli tasawuf. Dua-dua ni ada dalam Al-Quran belaka. Kalau jalan usuluddin, fanzur ila asari rahmatillah, maka perhatikanlah, renunglah, fikirkanlah kesan-kesan rahmat Allah. Yang ni makhluk ni lah yang merupakan sebagai hasil ciptaan Allah, dia menjadi dalil untuk orang kenal penciptanya itu. Perhatikan dia, renung, fikir dia. Dapatlah kita mengenal kewujudan Allah, kekuasaan Allah, keluasan ilmunya dan macam-macam lagi lah, dengan jalan memikirkan dalil. Itu diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi jalan tu jalan usuluddin. Jalan tasawuf pula ada ayat lain pula sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, yakni orang bersungguh-sungguh dalam usaha mendekatkan diri untuk menjalani jalan Allah, bersungguh-sungguh dia dalam beramal untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk menempuh jalan yang boleh membawa kepada redha Allah, dan seumpamanya tu dia bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana,
kami pasti akan menghidayatkan kepadanya jalan-jalan kami. Jadi Allah Ta'ala kurniakan hidayat ke dia, sehingga dapat mengenal tentang kewujudan Allah dan rahsia-rahsia sifat kesempurnaannya. Tak payah kita guna memikir akal ni untuk membuktikan benda tu. Maka jalan tu panggil jalan mengenal Allah menerusi ilmu tasawuf. Mengenal Allah dengan jalan tasawuf ni lah orang panggil makrifat. Supaya beza apa benda i'tiqad, apa benda makrifat, mengenal Allah. Baik, balik kepada persoalan asal ni, sampai kepada Allah itu sampai kepada ilmu yakin terhadapnya, memperoleh keyakinan terhadap ketuhanan dia tu. Atau bahasa lain, sampai kepada Allah Ta'ala ni sampai kepada memperoleh makrifat terhadapnya. Jadi bila sebut makrifat ni, sebab tu saya jelaskan dulu i'tiqad tu apa, makrifat tu apa. Kalau i'tiqad ni keyakinan berdasarkan dalil, makrifat ni keyakinan berasaskan penyucian jiwa, lalu Allah Ta'ala beri keyakinan dalam hati dia, kefahaman dan keyakinan terhadap Allah, sehingga tidak perlu akal ni mikir dalil-dalil untuk meyakinkan perkara tu. Itu jalan ahli tasawuf. Dua-dua ni boleh membawa kepada mengenal Allah Ta'ala. Hak naknya kenal, tak kira lah jalan ke mana-mana pun. Hak naknya boleh kenal. Imam Ghazali ni kritikan, bukan kritikan, sikap sesetengah alim ulama di zaman dia tu yang cenderung kepada jalan usuluddin ni lah, menggunakan hujah-hujah ni, akal ni, dalil-dalil ni. Kalau zaman-zaman awal Islam dulu, dalil akal je, dalil akal mudah-mudah je. Dalil akal mudah-mudah. Apa ni contohnya, kalau Al-Quran sebut wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu sendiri kenapa engkau tidak perhatikan, kenapa kau tidak renungi. Jadi renungan yang mudah-mudah, lalu mensabitkan tentang kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaan dia, tak payah mikir panjang. Itu pekak-pekak awal gitu dulu. Orang Arab zaman Nabi ada yang tengok tai unta, hanya berpandukan tai unta dijadikan dalil untuk mengenal untuk beriman kepada Allah. Dia kata kalau ada unta, sekalipun tak nampak unta, nampak tai unta je, unta tak nampak, tapi akal mudah dia tu, akal daruri dia tu memikirkan, memutuskan, tak munasabah kalau tahi saja je ada, tak ada unta. Akal kita tak nak pakai, mesti ada unta. Maka dibesarkan skala dia tu daripada unta ni kepada alam semesta ni pula. Maka alam semesta ni macam tai unta kot lah, mesti ada tuang dia tu, punya sebagaimana unta ni, tai unta ni ada unta dia tu, mempunyai dia tu. Maka alam semesta ni gitu jugalah. Itu cara orang Arab mensabitkan ketuhanan Allah dengan cara yang sangat mudah. Dalil juga, dalil ijmali, dalil mudah gitu. Tak guna gaya bahasa yang pelik-pelik. Cuma nak cerita di satu zaman bila Islam ni berkembang, lalu penghujahan itu telah diperhalusi, diperdalamkan, maka timbullah kecenderungan setengah ahli ulama tu mengikat orang ramai dengan hujah-hujah yang berat ni, payah nak faham ni. Baca-baca, setengah tu mengaji pening kepala-kepala nak suruh boleh nak faham. Lebih-lebih lagi diperkenakan kepada orang awam. Imam Ghazali mengkritik benda ni. Untuk orang alim tak apalah. Tapi ada setengah sikap tu, kalau tak ngaji macam ni, macam tak sah akidah. Ni nyakit setengah alim ulama kita hari ni. Orang awam tak arah orang awam. Jangan kita duk paksa dia untuk faham kita mengaji tu. Kita pun kadang-kadang yedok juga kena molek. Capung dengan pening nak molek. Tapi kita nak perkenakan orang awam, lalu kita buat hukuman. Kalau tak sesat ni, tak sesat keyakinan dia. Ni berat. Imam Ghazali menulis kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam ni. Kita menekan orang ramai supaya belajar sampai tahap ni. Kalau tak sampai tahap ni, seorang tak terima akidah, keyakinan dalam bab dalil ni lah ni. Ini Imam Ghazali bukan. Ini bukan untuk orang awam ni. Saya sajalah selingan tu. Sebab kita dengar ada orang sampai tahap sampai begitu no. Jadi seolahnya kalau orang ramai ni tak faham dalil-dalil seperti yang ada kitab-kitab tu, dia kira macam tak sah keyakinan. Masya Allah. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Ghazali. Dan ni bukan berlaku sekarang, sejak dulu lagi dah. Jadi Al-Ghazali mengkritik benda ni. Orang awam bukan itu.
Cukup dia kata memperoleh keyakinan sekalipun dengan dalil yang cukup mudah. Contoh guna, ada alam ni, ada makhluk, adanya Tuhan tu dengan dalil ada alam ni lah. Alam ni makhluk, mesti ada tukang buat. Cukup lah tu. Ayat mudah gitu ya. Tuhan Maha Kuasa. Guna. Dah kalau tak ada kudrat nak buat guna. Alam semesti ada dah ni. Pertama sekali yakin ada tukang buat dia tu. Bukan ada saja. Kemudian tukang buat dia pula, kalau tak ada kuasa nak buat guna ni, laut buat gunung ganang laut ni, kalau tak ada kudrat nak buat guna, mesti kuasa. Cukup lah. Untuk orang awam. Itu pun yang penting keyakinan dia tu. Sekalipun dengan dalil yang mudah. Untuk orang awam sudah selesai. Cuma kita dah duduk beli. Memang kita payahlah sikit. Jalan kita tu bagus, orang mengaji tu bagus, bukan tak bagus. Tapi kalau kita nak perkenakan kepada orang ramai, baca pun tak apa nak kena, lalu kita katakan kalau tak sesat ni, tak sesat akidah dia tu, ni berat nenang ni. Kena tengok situ. Kalau tak percaya apa saya kata tu, kalau mana pandai bahasa Arab tu, buka kitab Al-Ghazali, Iljamul Awam an ilmin kalam, menghalang orang awam ni daripada pengajian akidah yang berasaskan ilmu kalam, dalil-dalil logika yang tinggi ni, yang orang awam dah apa nak faham boleh. Maksud orang awam ni cukup dalil yang mudah untuk dia mensabitkan akidah Islam memadai. Sehingga bagaikan melihat ka'annaka tarah. Keyakinan tu sampai ke tahap yang dijelaskan dalam hadis Nabi, ka'annaka tarahu, seolah-olahnya engkau melihatnya. Apa artinya? Cara mudah kita nak faham. Ini adalah istilah Nabi yang Nabi sebut dalam hadis. Engkau melihat Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sebenarnya dalam menghuraikan perkara inilah merupakan asas kepada ilmu tasawuf. Cabang ilmu tasawuf, semua ilmu-ilmu dan tasawuf ni, keilmuan-keilmuan yang ada dalam tasawuf ni, cabang dia mari daripada hadis ni. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Huraian dia tu menjelaskan pengertian ka'annaka tarah, bercabang daripada tu semua persoalan tasawuf. Semua hal-hal yang ada dalam tasawuf melibatkan ahwal dan maqamat dan istilah musyahadah, semuanya adalah merupakan huraian terhadap kalam ni, kalam Nabi ni. Ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi yang dikatakan sampai atau tidak kepada Allah itu adalah sampai kepada keyakinan ini. Keyakinan yang disifatkan dalam hadis seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kalau dihurai dari segi tasawuf, panjanglah cerita dia tu. Dan kita dah nak hurai tu sini. Kita nak ambil kefahaman mudah je. Sudut yang membezakan makrifat kita ni, guana. Contohnya gini. Kita tahu kita tahu kampung kita ni ada rimau terlepas seekor. Ada rimau hak terlepas seekor main dalam kampung. Jadi guna, kita tahulah, kita dapat keyakinan orang kabur memang ada rimau seekor terlepas dalam kampung. Okey. Apa keyakinan kita? Kita percaya. Sekalipun kita tak pernah tengok rimau tu. Tapi oleh kerana orang kampung cakap belaka, ada rimau seekor kampung ni terlepas, kita percaya. Baik. Satu malam tu kita dengar mengaum. Tak tengok mengaum bunyi. Baru ni tahu saja je. Sekarang dengar mengaum bunyi. Mana? Jatuh kita dekat. Bunyi mari debor dah. Perasaan cemas dah padang. Mari nak keluar malam-malam takut dah mari. Takut dah. Dengar mengaum tu. Dah berubah perasaan kita. Sebelum ni kita tahu, yakin, tak ragu. Tapi tak sampai ke tahap kita ni rasa debur. Tak sampai ke tahap kita ni rasa takut nak tubik malam-malam ni. Kemudian ditakdirkan satu hari pula, buka pintu, depan muka gitu. Muka rimau. Muka rimau apa depan muka. Terkecing kawan ni. Sampai begitu.
Ataupun jatuh pesang. Tengok tamu ke bom, boh satu di situ le. Baik, sekarang itu tamsilan mudah. Bila Nabi sebut ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya. Engkau melihat Allah itu, nak kabarnya keyakinan itu bertambah. Daripada keyakinan yang kita yakin sehingga melibatkan perasaan kita. Bahkan perasaan kita menjadi semakin kuat sampai ke tahap mungkin kita hilang. Macam tadilah naik muka rimah depan tu pesang, tak sedar. Dia tak sedar ke diri. Jadi yang bahagiannya kok sampai tahap perasaan ketakutan tu, takut dah lalu kena oleh siapa menggeletar pun ada. Hak ni siapa pesang terus ni, tak sedar ke diri. Istilah tu ulama tasawuf panggil fana dan macam-macam lagi. Itu istilah li tasawuf. Perasaan-perasaan tadi tu baik. Bila perasaan kita yakin iman ni ada, lepas tu dengar suara, mari takut. Bila kita takut, kita berhati-hati. Itu panggil maqamat dan ahwal istilah. Mari perasaan takut, lepas tu berjaga-jaga, nak keluar mudah-mudah malang-malang. Itu hal-hal yang timbul. Ni nak memahamkan kita apa yang dimaksudkan sampai kepada Allah tu, sampai kepada apa yang disebut makrifat yang disebut dalam hadis Nabi, ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya. Yang ni keyakinan tu bertambah. Dan peningkatan keyakinan itu dia akan membuahkan bermacam-macam perasaan dalam diri kita. Membuahkan berbagai-bagai keadaan dalam diri kita ni. Itu yang dimaksudkan. Jadi kesimpulan mudahnya bahawa mengenal Allah ni sampai kepada Allah yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf ni, iaitu bukan sampai situ sini. Bukan sampai situ sini, tetapi sampai di sini dengan mana sampai kepada memperoleh makrifat yang mendalam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada kalam yang kita dengar daripada alim ulama Nusantara ni, dia kata, aku pergi cari Tuhan ni kata rawa sekali. Aku pergi ke India, pergi Mekah. Akhir kali aku jumpa Tuhan di rumah aku sendiri. Jadi kalau dia kata gitu, kita tak faham ke mana? Inilah ilmu dia. Mata rawa aku pergi situ, pergi Mekah tu, tempat turun wahyu nak pergi. Tak jumpa, tak dapat sekarang. Akhir sekali aku jumpa di mana? Di rumah aku. Jadi fahamlah maksud kalam dia tu. Bukan jumpa cokoh macam jumpa rimah tadi tu. Tapi maksud jumpa di sini ni, jumpa dengan erti dia memperolehi hakikat makrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mungkin di Mekah tu apa yang keyakinan yang bulat tu bukan dia tak ada keyakinan, tapi tahap keyakinannya mungkin tak tinggi. Dia tidak memperolehi keyakinan yang sempurna di situ. Sekalipun duduk di Mekah. Tapi rupanya Allah Ta'ala kurnia ke dia ni kefahaman yang lebih mendalam terhadap rahsia ketuhanan Allah secara kebetulan, benda ni berlaku di rumah dia sendiri. Itu dia benda. Baik. Kalau tidak demikian, maka Maha Suci, Maha Agung Allah untuk disambung oleh sesuatu atau bersambung dengan sesuatu. Yang ni kalau kita faham sampai ini dengan mana, sampai situ sampai sini, itu artinya sudah bertentang dengan akidah kita. Yang ni Allah Ta'ala bersifat Maha Suci daripada dia bersambung dengan sesuatu atau sesuatu itu bersambung dengan dia. Jadi dalam bab hakikat Allah Ta'ala ni, maka tidak ada bahasa yang membabitkan tempat yang boleh kita guna. Bab hakikat diri dia. Adapun yang disebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan wahwa ma'akum aynama kuntum, dan dia yakni Allah Ta'ala tu bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada, sehingga setengah orang tu menyebut Tuhan tu berada di mana-mana. Itu bukan merujuk kepada zat diri, bukan hakikat dirinya. Itu merujuk kepada taklukan sifat-sifatnya. Kena kemahmal itu. Memang ada orang kita sebut Tuhan tu ada di mana-mana, tapi kena faham bahasa itu. Bahasa itu sebenarnya adalah ungkapan mudah daripada firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tapi apakah di mana dengan erti hakikat zatnya bertempat? Tidak. Maka di situ kalau ikut faham jalan jalan khalaf, menjelaskan pengertiannya itu secara mudahnya dengan erti segala makhluk ni,
walaupun satu zarah yang paling kecil tidak pernah terluput daripada taklukan sifatnya, kudratnya, iradatnya, ilmunya dan seumpamanya. Itulah wahwa ma'akum ainama kuntum. Sebab itu kita akan dengar kata-kata ahli tasawuf, saya nak sebut je sini, yang menggunakan perkataan-perkataan yang membawa makna adanya tempat bagi Allah Ta'ala ni. Dia guna bahasa dia guna bahasa. Kita dengar, bagi orang yang baca kitab-kitab tasawuf belajar, kadang-kadang dia akan dengar perkataan ni. Saya nak beri contoh yang mana perkataan-perkataan ini sebenarnya diguna pakai untuk menjelaskan bahawa Allah Ta'ala tu dari zahir ayat tu menggambarkan macamlah ada kaitan tempat dengan Allah Ta'ala, tapi tidak bermaksud tempat. Sebab apa dia guna bahasa guna? Sebab tu kata ahli tasawuf dia kata gini, Allah Ta'ala tu dekat tapi tidak bersentuh. Jadi perkataan dekat tidak bersentuh artinya bukan tempat. Sebab kalau tempat, dekat tu paling dekat sekali mesti sentuh. Itu nak khabar. Jadi ungkapan ini digunakan oleh umat tasawuf nak memahamkan kita bahawa dekat di situ bukan berarti dekat yang kita faham zahir ini. Sebab kalau dekat sungguh, dia sentuh. Kalau dekat sekali sentuh. Lepas tu kalau kata jauh pula, jauh tidak berjarak. Sebab kalau benda tu bersifat fizikal, bila sebut jauh, ada jarak lah, jarak ni. Tapi Allah Ta'ala jauh tidak berjarak. Nak kabarnya jauh tu bukan makna tempat. Itu bahasa ahli tasawuf. Tapi ada orang kata ni bahasa ni ambil daripada falsafah pula dah. Macam-macam agak sungguhlah. Ini adalah kita, ulama-ulama kita menggunakan huraian-huraian ini, dia ada dasar dia. Dia ada keilmuan dia, dia ada kefahaman dia. Baik, kerana soal sedang molek siapa sih kena ni dah. Jadi oleh kerana sudah sampai syarat ni, kita kesimpulan mudah lah. Kesimpulan, saya nak beri kesimpulan daripada apa yang nak dihuraikan oleh Syekh Ibn Atta' di sini, bahawa perkataan sampai yang diguna pakai oleh ulama tasawuf tu untuk menjelaskan, bukan menjelaskan sampai dengan makna sampai yang kita faham, iaitu bertempat, sampai situ sampai tidak. Sampai yang mereka maksudkan adalah sampai kepada memperoleh hakikat makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah saya dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.